Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. صلاة الجمعة وتجب على الحر المكلف صلاة الجمعة ويحرم عليه تركها والاشتغال عنها ولو محترفا أو فقيرا أو محتاجا ولا يجوز له السفر من بلدها يوم الجمعة إلا لبلدة أخرى تصلى فيها الجمعة ومن ترك جمعة واحدة ولو قال أصليها ظهرا يقتل حدا كمن ترك صلاة مفروضة بلا عذر. Kata musannif rahimahullah, salatul jumu'ah wa tajibu 'alal hurril mukallaf, dan wajib, yakni wajib salat Jumaat. Wa tajibu yakni wa tajibu al jumu'ah 'alal hurril mukallaf, atas orang yang merdeka lagi mukallaf. Di sini musannif rahimahullah sebutkan sifat-sifat ataupun beberapa sifat orang yang diwajibkan Jumaat. Beberapa sifat orang yang diwajibkan solat Jumaat, ataupun disebut syurut wujubil Jumu'ah, syarat wajib Jumaat. Ada 7. Di antaranya yang tak disebut, laki-laki. Wajib Jumaat ke atas laki-laki. Yang kedua, ke atas orang yang sihat. Yang ketiga, ke atas orang Islam. Yang keempat, berakal. Yang kelima, orang tu bermukim, bukan musafir. Yang keenam, al-bulugh, sampai umur, dah baligh dah. Dan yang ketujuh, merdeka. Jadi siapa yang ada ke-7 sifat ni, maka wajib ke atas dia Jumaat. Dan siapa ternafi satu daripada 7 yang disebut ni, maka tidak wajib ke atasnya Jumaat. Jadi apa yang disebut oleh musannaf ni antaranya lah al-hur al-mukallaf. Wa tajibu 'alal hurril mukallaf salatul, itu fa'il dia, silap tadi. Fa'il dia solah. Wa tajibu 'alal hurril mukallaf salatul jumu'ah, wajib ke atas orang yang merdeka lagi orang tu mukallaf. Mukallaf ni orang akil baligh, lepas tu sampai kepada seruan dakwah Islam, itu orang mukallaf. Jadi wajib ke atasnya solat Jumaat. Wa yahrumu alaihi, dan haram ke atasnya, ke atas orang ni, tarkuha, haram ke atasnya meninggalkan Jumaat. Dan haram juga al-ishtighalu anha, haram ke atas dia meninggalkan Jumaat, dan haram ke atas dia menyibukkan diri dia sehingga dia meninggalkan Jumaat. An lil matruk, maknanya ishtighal, dia sibukkan diri dia sehinggalah dia meninggalkan Jumaat. Walau muhtarifan, walaupun orang tu orang yang sahibu hirfatin, orang yang ada pekerjaan, orang yang bekerja, tukang kayu ke, kan, ataupun apa-apa kerja lah, macam mana pun wajib ke atasnya Jumaat. Au fakiran, ataupun orang tu orang yang fakir. Au muhtajan, ini orang tu orang fakir, berhajat kepada jual beli, ataupun dia nak meminta-minta ke, wajib ke atas dia Jumaat juga. Au muhtajan, ataupun orang yang berhajat. Orang fakir nak meminta, ataupun orang muhtaj, dia berhajat kepada jual beli, ataupun jual membeli sekali tu.
jual barang, beli barang. Jadi orang semuanya wajib ke atasnya Jumaat. Kemudian kata musannif wala yajuzu lahu safar min baladiha. Ini disebut sikit berkaitan dengan safar pada hari Jumaat. Kata musannif wala yajuzu lahu safaru min baladiha yaumal jumu'ah illa li baldatin ukhra tusalla fiha al jumu'ah. Kata musannif dan tidak harus dengan mana haram seseorang tu untuk safar bermusafir daripada negeri dia ke negeri yang lain, kecuali ke sebuah negeri yang dapat yang di negeri tersebut dilakukan Jumaat pada tempat tu. Dulu contoh Madinah kan, ataupun di satu negeri. Jadi bila orang tu keluar musafir dulu padang pasir kan, maka dalam perjalanan dia dah tak ada Jumaat. Faham kan? Dalam perjalanan dia dah tidak ada Jumaat. Bukan macam sekarang ni. Kalau kita sekarang ni, contoh sekarang ni di Terengganu, kita nak ke Kelantan ataupun kita nak ke Pahang, dalam perjalanan tu kita boleh lagi berhenti, masjid banyak. Tapi dulu ataupun setengah tempat bukan macam ni. Faham tak? Jadi kalau dia nak bermusafir, orang ni dia wajib Jumaat. Maknanya bila dia wajib Jumaat bila terbit fajar hari Jumaat. Maka waktu tu orang tu wajib ke atasnya Jumaat. Maka haram ke atas dia untuk bermusafir pada pagi tu. Kalau dia nak musafir, dia kena musafir sebelum subuh. Jadi selepas subuh tu dia tak boleh musafir, kecuali dengan beberapa syarat. Antaranya inilah yang disebut, dia bermusafir tu ke suatu tempat yang kat tempat tu ada Jumaat. Jadi dia boleh sembahyang kat sana. Kalau nisbah kita sekarang ni di Malaysia, kita kalau musafir hari Jumaat pun, lepas subuh hari Jumaat, dalam perjalanan tu kita boleh sembahyang lagi. Banyak masjid. Alhamdulillah lah, Malaysia ni banyak masjid, banyak surau ada yang dilakukan Jumaat. Jadi kita boleh sembahyang di tengah jalan. Jadi kalau kita boleh buat macam tu, maka hukumnya tak haram. Tapi kalau lah kita musafir pagi Jumaat tu, lepas subuh tu, kita tak dapat dah solat dalam perjalanan, maka hukumnya haram. Sebab tu dia kata sini wala yajuzu lahu as-safar min baladiha yaumal jumu'ah. Lepas subuh tu lah, tidak boleh dia bermusafir daripada negeri dia yang dia duduk tu pada hari Jumaat, kecuali ke sesuatu negeri yang dilakukan solat Jumaat pada negeri tersebut. Dan ada beberapa perkara lainlah yang diistisnakan. Wa man taraka jumu'atan wahidah, dan barang siapa yang meninggalkan sekali Jumaat, walau qala usalliha zuhran, walaupun dia kata aku akan sembahyang zuhur. Maknanya Jumaat tu aku tak sembahyang, aku sembahyang zuhur. Orang ni yuqtalu haddan. Orang ni dibunuh. Kena had. Kena hudud. Iaitu dengan dihukum bunuh. Kaman taraka salatan mafrudatan bila udhrin, seperti orang yang meninggalkan solat fardu dengan ketiadaan uzur. Sebab wajibnya solat Jumaat. Hari Jumaat tu yang wajibnya solat Jumaat. Jadi kalau dia tak solat Jumaat, walaupun dia kata aku akan sembahyang zuhur, hukuman dia kena hudud, kena bunuh. Dan hukum dia Islam lah, selagi mana dia tidak mengingkari kewajipan Jumaat ataupun kewajipan solat fardu, hukum dia masih lagi Islam. Adapun kalau dia mengingkari kewajipan solat tu, maka hukum dia kafir. Dan sedikitlah tentang kita kata jenis orang. Beberapa jenis orang ni kita bahagikan kepada 3. Ada orang kita sebut dia sebagai mustautin, ada orang kita sebut sebagai mukim, dan ada orang kita sebut dia sebagai musafir. Baik, apa beza mustautin
mukim dengan musafir. Mustautin orang yang duduk di satu tempat dan dia ambil tempat tu sebagai watan dia. Dia ambil tempat tu sebagai tempat duduk dia dah. Dia tidak akan berpindah daripada situ kecuali kalau ada hajat. Contoh, ana ke Sudan dan ana niat ana memang nak duduk Sudan terus dah. Ana tak akan balik lagi ke Malaysia. Kecuali sekadar ziarah mak ayah contoh. Jadi ana nak jadikan Sudan tu sebagai watan ana. Jadi ana ni di situ dikira sebagai mustautin. Walaupun ana tak dapat visa daripada ni ke kan. Tu dikira sebagai mustautin hukum dia. Adapun mukim, contoh yang sama juga, ana ke Sudan nak mengaji 10 tahun contoh ataupun 20 tahun. Tapi ana memang tak niat pun nak duduk di Sudan. Ana niat satu hari nanti ana akan balik ke negara ana balik. Jadi ana dikira sebagai orang yang bermukim. Ataupun ke Thailand ke, ataupun ke negeri-negeri yang lain ke. Tapi ana niat kalau ana dah habis dah hajat ana di tempat tu, ana dah selesai mengaji, ana akan balik ke negara ataupun ke negeri yang ana balik. Jadi status ana ni mukim. Status ana mukim. Dan yang ketiga musafir. Musafir selain daripada orang yang bermukim, selain daripada orang yang mustautin. Bermukim tadi maknanya orang yang duduk satu tempat tu, orang yang duduk satu tempat tu dan dia tak niat pun nak duduk di situ. Maknanya dia akan balik kan. Saya tadi orang yang bermukim. Begitu juga orang yang masuk satu tempat dan dia niat nak duduk di situ lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari yang sahih. Maka dia tu pun dikira sebagai orang yang bermukim. Jadi selain daripada mustautin dan mukim, orang tu dinamakan orang yang bermusafir. Jadi orang mustautin, orang yang berstatus mustautin dan berstatus mukim wajib ke atasnya Jumaat. Orang yang berstatus mustautin dan yang berstatus mukim wajib ke atas mereka ni Jumaat. Adapun musafir tak wajib Jumaat. Dan cuma beza mustautin dengan yang mukim. Orang mustautin dia wajib Jumaat dan bilangan 40 orang tu dikira dikira dengan dia. Dia termasuk dalam 40 orang yang nak dikira sah Jumaat tu. Kan Jumaat kan syarat dia 40 orang kan. Okey, jadi 40 orang tu siapa 40 orang yang kita akan hitung tu? Itu orang yang mustautin. Kalau ada 39 orang mustautin, seorang orang bermukim, tak cukup 40. Sebab 40 tu mestilah orang yang mustautin. Kita kata anak tempat tu, anak watan. Macam orang bermukim dia wajib Jumaat, tapi dia tidak termasuk dalam 40 tu. Itu bezalah mustautin, mukim dan juga musafir. Musafir lagi tak wajib dan tidak dihitung pun daripada 40 orang. Kalau orang yang bermukim, betul kalau dia bermusafir gilai dalam mana dari tempat dia bermukim tu tak sampai 2 marhalah. Maka dia boleh. Dia kira jarak daripada kapal asal je kata pun jarak dia bermukim. Jarak dia bermukim tu. Contoh sana. Walaupun dia bermukim situ sebulan. Sebab dia bila contoh ambil ke Maman, lepas tu datang sini Kuala Terengganu. Okey, 3 jam dah boleh dah kan. Tapi dia duduk kat Kuala Terengganu ni lama, lebih dari 3 hari. Okey, jadi sekarang ni status dia bermukim. Jadi bila dia nak musafir balik tu, dia nak ke satu tempat, maka kita akan tengok, kita akan hitung balik. Bukan hitung daripada tempat dia tu. Hitung dia di sini Kuala Terengganu. Kalau cukup 2 marhalah, dia boleh musafir. Sebab sekarang ni dia telah buat safar baru. Dia zikir safar dia safar baru. Bukan safar yang dulu. Safar yang dulu tu dah habis dengan sebab dia bermukim dekat Kuala Terengganu ni. Jadi daripada Kuala Terengganu ni, dia nak ke mana, kita akan tengok cukup 2 marhalah ke tidak. Maksud bermukim tu lebih dari 3 hari tau. Lebih dari 3 hari. Maknanya dia niat duduk di tempat tu, orang selalu kata 4 hari. Jadi 4 hari lebih dari 3 hari kan. Dia duduk mudah kata 4 hari lah, maknanya lebih 3 hari. Dia niat duduk kat satu tempat tu 4 hari.
maka dia jadi orang bermukim. Dah bermukim syarat dia ni bagi kita mari dari tempat ni, dari tempat asal kita. Tak faham macam mana? Balik contoh macam hidup dulu. Okey. Tapi memang dia niat tak nak duduk rumah selama ni. Okey. Okey, dia bermukim. Jadi mungkin tapi dia asal dulu. Dia Dia asal situ. Tetapi dia niat ya Lagi ringu. contoh. Contoh agak lain-lain ya. Kita mau duduk dulu ni. Dia kamu satu hari akan lari lain gitu. Iya nak. Syarat bermukim macam ni lah. Salahnya kita kita kalau ikut niat aja. Niat nak menetap ke niat tak menetap. Dia ada rumah kat lain macam mana? Saya saja. Dia macam contoh ayah Hana kan. Contoh ayah Hana ataupun orang sekarang ni ke KL kan. Mereka memang dia beli rumah kat KL. Tapi dia bukan nak niat duduk sana. Dia memang tak niat nak duduk kat sana. Dia tak niat pun nak duduk kat situ. Dia satu hari nanti dia akan balik. Dia sekadar bekerja sahaja. Jadi orang tu status dia bermukim, bukan mustautin. Sebab dia akan balik ke kampung dia balik. Kalau memang asal itu. Saya kena ada tempat asal lain. La adri. Saya dari sini lah. Lagi dengar. Salatul janazah. Wa amma salatul janazah fa aqalluha an yanwiya wa yukabbira arba'a takbiratin. Awwaluha takbiratul ihram wa yaqra'a ba'da al-ula al-fatihata bit-ta'awudz wa ba'da at-takbirati tsaniyati as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha Allahumma salli ala Muhammad wa akmaluha al-kayfiyatul marrah fi at-tashahhudi ma'az-ziyadah kama az-ziyadatis salam. Tengok balik. Wa ba'da ats-tsalitsah yad'u lil mayyit binahwi Allahumma ighfir lahu warhamhu. Wa ba'da ar-rabi'ah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa yusallim. Ziyadatis salam ada jatuh. Ma'a ziyadatis salam. Ma'a ziyadatis salam. Alif lam tu buang, tambah assalam kat belakang dia. Allah. Kata musannif rahimahullah, adapun solat janazah maka sekurang-kurangnya fa aqalluha, sekurang-kurang solat jenazah an yanwiya, dia niatlah. Dia niat. Di sini dia nak sebut sebenarnya ada beberapa perkara lah yang berkaitan dengan dengan apa ni jenazah ni. Maknanya ada 4 perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang hidup ke atas orang yang mati. Yang pertama, mandikan mayat. Yang pertama, mandikan mayat. Yang kedua, kafankan mayat. Yang ketiga, solat ke atas mayat. Dan yang keempat, kebumikan mayat. Ini apa yang wajib dilakukan oleh orang yang hidup ke atas orang yang mati. Cuma yang ni, apa yang disebut ni yang ketiga, iaitu solat ke atas mayat. Dan dia nak ajarkan cara solat. Kalau kita pergi ke kitab-kitab yang lebih besar, dia akan bahaskan satu-satu lah.
mandi mayat, lepas tu hukum mandi mayat, hukum mandi orang Islam, hukum mandi orang kafir, kafir zimmi, kafir harbi. Semua tu dia akan bahas satu-satu. Lepas tu kapankan, sekurang-kurang kapan, apa tu yang paling sempurna. Semua tu dia akan sebut dalam kitab. Lepas tu mandi, kaifiah mandi, cara mandi, sekurang-kurang mandi. Lepas tu yang paling sempurna mandi, dia akan sebut. Lepas tu yang ketiga, solat. Yang ni dia sebut ni. Sebab ni untuk kitab permulaan kan. Orang yang baru mula mengaji, cukup dia tahu macam mana nak sembahyang. Ada pun mandi apa semua tu serahkan ke orang lil kabir. Lepas tu yang keempat, kebumikan mayat. Jadi sini kita nak mengaji macam mana solat jenazah. Mudah aja, dah ringkas aja. Tapi sebab benda ni orang tak biasa buat, jadi kadang-kadang orang takut. Baik. Jadi solat jenazah sekurang-kurang dia niat wa an yanwiya. Dia ada tujuh rukun. Solat jenazah ada tujuh rukun. Yang pertama sekali niat. Yang pertama sekali niat. Jadi dia niat saja aku solat ke atas jenazah ini fardu. Dia kena sebut fardu. Dia tak wajib pun sebut kifayah. Yang penting dia sebut fardu. Kalau nak sebut fardhu kifayatin, fi muskilah. Tak ada masalah. Tapi yang wajibnya dia kena sebut fardu tu. Jadi usolli ala hadzal mayyit fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Ataupun payah sangat, dia niat je usolli ala man shalla alaihi al-imam. Saja aku solat ke atas orang yang imam solat ke atasnya. Settle. Maknanya kita ikut imam. Ni aku solat ke atas orang yang imam solat ke atasnya. Itu mudahlah. Itu niat. Yang kedua, empat takbir. Empat kali takbir. Dan empat tu, yang pertama tu takbiratul ihram. Ni 4 kali takbir kan. Yang pertama tu takbiratul ihram. Yang ketiga, kita sebut dulu sebelum kita masuk dalam kitab. Yang ketiga, qiraatul Fatihah. Baca Al-Fatihah. Dan bacaan Al-Fatihah ni dia tidak aulanya selepas takbir yang pertama. Takbiratul ihram tadi ya. Allahu Akbar tu kan. Aulanya selepas tu kita baca Fatihah. Tapi boleh juga dibaca selepas takbir yang kedua, atau selepas takbir yang ketiga, atau selepas takbir yang keempat. Maknanya dia tidak syarat mesti pada selepas takbir-takbir yang tertentu. Cuma aulanya selepas takbir yang pertama, qiraatul Fatihah. Dan yang keempat, ad-du'a'u as-salatu 'alan nabi ba'da tsaniyah. Selawat ke atas Nabi, selawat atas Nabi kan? Selawat ke atas Nabi selepas takbir yang ketiga. Selepas takbir yang kedua, afwan. Selawat ke atas Nabi selepas takbir yang kedua. Yang kelima, doa ke atas si mati selepas takbir yang ketiga. Mana lupa sebut awal tadi, qiyam. 6. Qiyam berdiri bagi yang mampu. Yang ketujuh, salam. Yang ketujuh, salam. Okey, itu 7 rukun. Ini kita yang nak baca ni berkaitan dengan apa yang kita sebut tadi. Jadi sekurang-kurang solat jenazah an yanwiya, dia niat, wa yukabbira 4 takbirat, dan dia takbir 4 kali takbir. Awwaluha takbiratul ihram. Yang pertama daripada 4 takbir tu adalah takbiratul ihram. Yang pertama daripada 4 takbir tu adalah takbiratul ihram. Maknanya takbiratul ihram dia termasuk daripada 4 takbir tu, bukannya terasing. Wa yaqra ba'dal ula al-Fatihata, dan dia baca selepas takbir yang pertama Al-Fatihah berserta dengan ta'awuz. Maknanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lepas tu dia baca Al-Fatihah. Tidak disunatkan doa iftitah dalam solat jenazah.
Wa ba'da takbiratis saniyah, dan selepas takbir yang kedua, as-salata ala nabi, yani yaqra ba'da takbirati ats-tsaniyah as-salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca selepas takbir yang kedua, dia baca selawat ke atas nabi. Dan sekurang-kurang selawat, wa aqalluha, yani wa aqallus salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad, itu sekurang-kurangnya. Adapun yang paling sempurna, wa akmaluha al-kaifiyatul marrah fit tasyahhud, iaitu cara yang telah lalu disebut pada bab tasyahud. Bab tasyahud, jadi disebutkan apa ni, selawat tu kan, selawat ke atas nabi tu, ataupun kita baca selawat apa ni, Ibrahimiyah. Tapi kat sini disebut ma'aziyadatis salam. Ma'aziyadatis salam. Yang ni pendapat Ibn Hajar. Dia selawat, lepas tu dia salam ke atas Nabi SAW, dia tambah. Yang ni yang muktamad Ibn Hajar lah. Boleh tengok dalam Tuhfah. Dia sebut benda ni. Wa ba'da sadisah, dan selepas takbir yang ketiga, yada'u lil mayyit, dia dia doa kepada si mati. Dia berdoa kepada si mati dengan seumpama doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sekarang Allahumma ighfir lahu dah cukup dah. Ataupun Allahumma arhamhu pun dah cukup dah. Jadi kita nak ajak orang yang baru mula, kita tak ada lah bagi yang susah-susah ataupun panjang-panjang kan. Ini cukup kita bagi yang sekurang-kurang. Allahumma ighfir lahu, kalau dia boleh panjang lagi, wa maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, lepas tu dia doa lagi lah. Itu yang ketiga. Kemudian lupa nak sebut selawat ke atas Nabi mesti selepas takbir yang kedua. Dia tak boleh selepas takbir yang ketiga, tak boleh selepas takbir yang keempat. Dia mesti selepas takbir yang kedua. Itu tempat dia. Kemudian doa kepada si mati mesti selepas takbir yang ketiga. Mesti selepas takbir yang ketiga. Selepas takbir yang keempat tidak ada bacaan yang wajib. Bacaan ni sunat baca yang dia nak sebut ni. Wa ba'da rabi'ah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Hatta kalau dia senyap selepas takbir yang keempat pun, solat dia sah. Solat dia sah. Wa ba'da rabi'ah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Patu wa yusallim. Kemudian dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, macam biasa. Cuma Ibnu Hajar kata disunatkan tambah wa barakatuh. Pandangan Ibnu Hajar pada solat jenazah ni, waktu bagi salam tu disunatkan tambah wa barakatuh. Wa sallallahu Muhammad. Jadi bacaan selawat memang mesti selepas takbir yang kedua, dan doa kepada si mati mesti selepas takbir yang ketiga. Al-Fatihah tak syarat pada takbir yang tak syarat selepas takbir yang pertama. Dia boleh baca selepas takbir yang kedua, atau selepas takbir yang ketiga, ataupun selepas takbir yang keempat. Habis solatul jenazah. Apa lagi berkait dengan solat jenazah? Dia dengan solat lain. Solat sunat kan. Beza. Ada beza. Tak ada mayat lah kat depan. Itu je lah. Macam mana?
waktu solat jenazah selepas mandi. Selepas mandi tu waktu dia lah. Sewaktu dia. Sebab tu kita akan tunggu orang mandi. Kalau kita nak sembahyang solat ghaib ke, maknanya kita kat luar negara, kita akan tanya Allah, contoh orang mati kat Malaysia kan, kan dia dah mandi ke belum? Dah mandi ataupun ganti mandi. Itu tayamum. Tayamum. Dan antara yang disebut masalah yang anda sebut sebelum ni lah, masalah tayamum tu. Masalah kalau jenazah tu tidak berkhitan. Jadi bila tak berkhitan ni, maka kuluk dia tak boleh nak tarik. Dia bila maknanya dia tak boleh, yalah bila dia dah kering ke, maknanya dah susah, dia jadi kerah dah, dia tak boleh nak tarik. Katalah ada najis bawah tu, kalau boleh tarik, boleh bersihkan lah. Tapi katalah tak boleh nak tarik. Jadi waktu tu kita akan masalah ni bila masuk dalam tayamum, dia ada sebutlah bab berkaitan dengan benda ni, sebab syarat, salah satu daripada syarat tayamum menghilangkan najis sebelum tayamum. Untuk syarat sah tayamum, maka kena bersihkan najis dulu sebelum tayamum. Jadi sekarang ni dekat si mati ni ada najis. Dekat si mati ni ada najis. Jadi kita nak bersihkan najis tu, tapi tak boleh nak bersihkan. Jadi adakah boleh untuk tayamum? Jadi di sisi Ibnu Hajar, syarat memang kena bersihkan najis. Tapi jika mampu, jika dia mampu bersihkan najis tu, dia wajib dia bersihkan. Kalau tak mampu, dia boleh teruskan tayamum, dan tayamum dia sahih. Tapi di sisi Imam Ramli, dia kata kalau tak boleh bersihkan najis tu, maka orang ni dikira sebagai faqidu tahurain. Dikira orang yang kehilangan dua alat bersuci. Jadi tak ditayamumkan lah. Bila tak ditayamumkan, maknanya mandi dia tak sempurna lagi. Bila mandi tak sempurna lagi, tak boleh solat. Jadi orang ni terus ditanam. Pendapat Ibn Hajar. Pendapat Ramli, afwan. Punya waktu solat ikut lah, maknanya tak ada syarat lah. Tengah malam ke 3-4 pagi ke pagi. Tak ada masalah. Kita saja ni pun nak sembahyang nak sembahyang mayat pun boleh juga. Usalli ala amwatil muslimin al-yaum, contoh. Ataupun mayat-mayat yang yang telah mati pada hari ni, yang telah dimandikan, Allahu akbar. Tak masalah, boleh. Sembahyang gaib lah. Masalah tanam lah. Tak salah anda, mazhab Syafi'i tanam pada waktu malam makruh. Ada limit tak? Limit apa? Antara lepas dia mandi dah tu, lama ni dia boleh semayang ke seorang. Antara Selepas mandi tu, kau nak tunggu dulu ke? Selepas mandi tu macam Lama ni boleh. lama ni boleh semayang ni. Ada waktu 3 hari lepas tu waktu mandi. Boleh. Boleh. Kita boleh salat gaib ke serumah ni. Itu tak boleh lah, sebab waktu Rasulullah meninggal kita tak ada. Dia syarat dia mesti kita kita ni orang yang ada hidup waktu tu dan mukallaf kot. Mana tak ingat kena ni balik. Dia ada syarat dia lah. Dia ada syarat dia. Rasulullah ataupun sahabat tabi'in tu memang kita tak ada lagi ni tu. Jadi kita bukan ahli taklif. Dia syarat dia kita ahli taklif, tak silap ana. Kita orang yang dah ditaklifkan dah pada waktu siapa tu meninggal tu. Katalah sekarang ni ada ulama yang meninggal. Kita kat Malaysia kan. Tapi lepas 5 tahun, 6 tahun ataupun 10 tahun baru kita tahu rupanya dah meninggal dah. Jadi boleh kita nak semayang. So, waktu dia meninggal itu kita pun dah mukallaf. Okay, jadi kalau kita nak mayang berapa kali kat atas mayat tu? Tak tahu ni pun. Macam mayang dah ke mayat ni macam 2-3 tahun pula nak mayangkan lagi lah.
sayang ada dia. Mungkin ada patah larang. Ana apa ni sebab ada masalah i'adah solat jenazah. Solat jenazah. Mengulangi fardu disunatkan sekali dengan syarat-syarat ada 11 syarat tak silap ana. Ada 11 syarat untuk ulang solat fardu. Cukup syarat-syarat tu maka ulang solat tu sunat. Cuma solat jenazah ni ana tak ingat. Ana tak berani nak sebut. Kata memang tak, yang ana ingat itu tak disunatkan. Tak disunatkan i'adah solat jenazah. Dia banyak untuk ulang solat fardu pun banyak syarat dia, 11 syarat. Antaranya solat tu solat tunai, bukan solat qada. Lepas tu solat yang pertama tadi solat yang sah, solat yang sahihah. Yang apa lagi syarat dia? Orang tu bukan faqidut tahurain. Apa ni yang nak ulang tu lah, dia bukan faqidut tahurain, orang yang hilang kedua-dua alat bersuci. Dia ada banyak syarat lagi. Cukup syarat tu barulah disunatkan untuk diulang solat fardu. Solat hadir, solat ghaib tak ada mayat. Solat hadir, mayat ada kat depan, dan syarat dia mayat tu mesti ada kat depan lah. Itu je lah. Tak boleh mayat kat belakang, kita duduk depan mayat, dia tu sembahyang. Tak boleh. Dan mayat tu mesti ada di depan. Ramai nak. Ramai macam masih tak tu ulil tu ramai semayang. Maknanya satu kumpulan sembahyang lu, lepas tu keluar jemaah yang kedua pula. Sebab masa tu ulil tu depan masjid pun ada semayang. Macam tu. Ada situ. Ni Dia ha? Dia masalah hatta kat Mesir, yang nak dengar Mesir, siapa Mesir? Masjid Sayyidina Hussein lah. Mesir. Masjid Sayyidina Hussein. Ada kan? Ada tempat perempuan kat depan kan? Apa masjid? Itu tak sah. Dia kat depan. Yang tu yang nak dengar lah, nak tak tengok. Yang nak dengar. Sebut Masjid Sayyidina Hussein, lepas tu ada tempat perempuan tu kat depan. Kalau ikut mana boleh, patutnya makmum dia kena duduk belakang imam. Dia tidak boleh ke depan imam. bagi mazhab dia boleh. Tu anak tak tahu lah. Jadi kalau letak mayat tu memang kena ada syarat-syarat dia ke, kalau tak boleh tabukang gitu. Maksudnya kan ada kan kalau Adalah tertib-tertib dia. Apa? Kalau nak sebut pasal lebih ni macam-macam, kalau ikut sekarang ni hukum masjid, surau, masalah Covid ni pun memang ada lintang-lintang bukang lah tu. Kadang-kadang surau dah tutup pintu apa semua. Maknanya syarat-syarat kedua tu memang tak diraih. Bahkan kalau ada yang tegak pun, yang tu pula yang kena kritik. Tengok ada orang tulis dalam Facebook pun tentang syarat-syarat kedua ni kan. Maknanya dah bila Covid ni kan, biasalah dah Covid ni jarak-jarak sembahyang. Jadi kita kata satu masjid ataupun surau
Masjid mungkin okey sikit sebab hukum dia luas. Tapi surau ni hukum dia sempit sikit. Jadi kadang-kadang surau tu muat 1,000, jadi disebabkan COVID jadi berapa ratus 700, 500. Jadi ramai yang tak boleh masuk. Ramai yang tak boleh masuk, macam surau kat Muhana pun dah pesan dah. Maknanya yang tak dapat masuk tu baliklah mayang Zuhur lah kan. Tapi dia nak semayang juga. Cuma jadi dari segi hukum tu tak sah lah dia punya semayang tu. Kalau bersambung ada hal. Kalau bersambung tak ada hal, tapi kalau ada pintu tutup, kalau surau, masalah yang tu. Jadi itu antara yang agak rumit sikit lah. Dia ada 4 keadaan. Ada keadaan imam dan makmum kedua-duanya dalam masjid. Ada keadaan imam dan makmum bukan dalam masjid, surau ataupun padang pasir ataupun tanah lapang. Keadaan yang ketiga, makmum luar masjid, imam dalam masjid. Ada keadaan imam luar masjid, makmum dalam masjid. Imam luar masjid, imam depan, makmum dalam masjid. Sudah tempat tu dah disemayangkan Jumaat, nanti jadi masjid kan. Tak. Akan esok. Dia ikut tahniah pewakaf. Nak tahniah pewakaf. Ana ada dengar orang cakap surau ni ambil hukum masjid. Tapi ana tak tahulah wajah, maknanya macam mana dia boleh cakap macam tu. Mana pernah dengar lah. Atas sebahagian kitab yang sekarang ni lah, macam Sabilul Muhtadin, terjemahan. Ada terjemahan dia yang mufti wilayah dulu, bukan wilayah Dr. Zul ni, sebelum dia dia yang Jawi ke atas, bawah tu Rumi. Lepas tu ada ta'liq bawah tu. Yang mula kata dia kata boleh i'tikaf lah dalam surau. Cuma bila kita kata surau hukum masjid dia ada hukum lain pula, ada sikit perempuan haid. Jadi kalau surau tak jadi isu, kita tak jadi isu kan tu. Sebab surau bukan masjid. Walaupun rupa dia macam masjid. Kan? Walaupun rupa macam masjid. Soal iman, asal nak masjid tapi Dan sebab kalau ikutkan benda tu peredaran zaman. Dulu rupa surau tak macam masjid pun. Kan? Ni kadang rumah, lepas tu buat tempat untuk semayang. Tapi sekarang ni surau pun dah jadi masjid, macam masjid dah. Dan rupa pun kadang-kadang lebih daripada masjid lagi. Bahkan lagi besar daripada masjid. Tapi tetap nama dia surau. Cuma cara dia punya bentuk tu sama. Allahu'alam. Korang satu dulu, ada 4 muka lagi. Zakat, puasa, lepas tu haid nifas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw